وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dimulakan barisan kepimpinan Masjid Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan guru, para alim ulama, pimpinan Mesti Pertahanan Nasional, AJK Masjid, sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Marilah tengah hari Jumaat yang berbahagia ini, kita merafakkan rasa tinggi syukur kepada Allah di atas nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana tanpa iman dan Islam ni kita tak ada apa, rasa rugi kehidupan kita. Tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini dalam keadaan kita beriman. Dan datang pula sementara kita nak menunggu solat fardu Jumaat hari ini, Allah Ta'ala berikan kita berkelapangan masuk awal. Yang mana orang datang ke masjid Jumaat ni, Nabi gambarkan ada yang mendapat unta merah, ada yang mendapat semacam pahalanya macam unta merah, yang mendapat pahala sebagai lembu, kambing dan ayam, dan juga telur. Tak dapat apa lah berdasarkan persiapan kita. Jadi kita datang awal ni, Allah Ta'ala anugerahkan kebaikan. Jadi sama-sama lah. Jadi 10 minit, 15 minit yang berbaki untuk kita isi tazkirah Jumaat pada hari ini, saya nak ajak diri saya dan semua tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk kita merenung, melihat bagaimanakah hati yang cerdas. Hati yang cerdas. Kalau kita melihat kepada banyak teori tentang persoalan hati ini, kalau ikutkan Nabi mengatakan, ala inna fil jasadil mudghah iza salahat salahat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wahiyya al-qalb. Dalam seketul badan manusia, dalam badan manusia ni, ala inna fil jasadil mudghah, dalam badan manusia ni ada seketul darah, seketul daging. Kalau baik daging tersebut, maka baiklah seluruh anggota badan. Kalau rosak daging tersebut, darah tersebut, rosaklah anggota badan. Maka ia adalah al-qalb, hati. Hati ni tuan-tuan, perkara yang berbolak-balik, dia tak stabil, kan? Dia tak konsisten, sentiasa berbolak-balik. Sebab tu kita berdoa, ya mukallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kita minta kepada Allah supaya tetapkan hati kami dalam iman, tetapkan hati kami dalam ketakwaan. Ini yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Kalau hati kita dah tetap, insya-Allah kita akan dapat ketenangan, kebahagiaan. Itu yang perlu kita lihat. Dan kalau kita tengok, Abu Hurairah menyatakan hati ini sebagai raja.
dan anggota badan bala tentera. Apabila raja baik, yakni cerdas, maka pasukannya akan baik. Dan apabila raja tidak baik, maka pasukan dia, rakyat dia pun tak baik. Jadi itulah cerminan kepada hati kita. Jadi hati ni dia akan arahkan tangan, dia akan arahkan kaki, akan arahkan kita punya pemikiran, akan arahkan kita punya semua anggota badan yang lain, panca indera, berdasarkan hati kita. Jadi kalau hati yang baik, agak-agak dia sebut apa? Agak-agak lah, kan? Mengaji, baca Quran, belajar, masuk kelas, kita tadarus, macam-macam lah kita buat. Itu kalau kita baik. Tapi kalau kita tak berapa nak baik, maka diarah berdasarkan itulah. Itu yang kita tengok ada pergi karaoke lah, pergi banyak melakukan maksiat. Jadi berdasarkan hati. Sebab tu pemula apa pun dalam rumah tangga, sebagai student mahasiswa, sebagai suami, isteri, sebagai anak, dia bergantung kepada hati. Hati ni macam mana? Sejauh mana? Cuma persoalan pada kita ni, kita nak klasifikasikan hati kita ni level mana, tahap mana, bagaimana. Pertama, hati ni ada hati yang sihat, hati yang lembut, ya aituhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang, tenteram, jiwa yang tenang. Macam mana ciri ataupun hati yang tenang, yang relax? Dia tak gundah gulana, ujian datang, dia hadapi dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan kesabaran, dia lipat gandakan amalan. Yang mana hati yang bebas daripada melanggar perintah Allah. Kita tak langgar perintah Allah, hati kita ni langgar tak perintah Allah. Hati yang melanggar, kan? Fizikal kita, tangan kita mungkin kita jaga, pun banyak tak jaga tu, dalam WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, macam-macam kita komen, kan? Ni kena jaga ni, sebagai mahasiswa kena jaga juga. Bagaimana bebas hati kita daripada melanggar larangan Allah, perintah Allah, suruh sembahyang, puasa, zakat, keadilan, buat baik, kita langgar tak? Itu persoalan. Jadi hati yang baik ini hati yang bebas daripada melanggar larangan Allah dan bebas daripada menghukum dengan hukuman yang tidak berasaskan kepada apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini sangat penting. Kalau itu kita dapat, mana hati kita tenteram, hati kita merdeka, hati yang baik, yang tenang. Dan yang paling penting, hati yang lemah lembut ini, hati yang baik ini, hati yang sihat ini, hati yang bebas daripada perbuatan syirik kepada Allah. Maknanya dia tidak menyekutukan Allah, sama ada dalam aspek i'tiqad, keyakinan, aspek tindakan, perbuatan, aspek ucapan dia. Dia punya cakap tu, kan, dia demam, dia pun ambil Panadol. Dengan Panadol aku sihat, kan, contohlah, simple. Dia beriktikad dengan hati dia, mengatakan Panadol sembuhkan dia, sedangkan yang menyembuhkan dia Allah Ta'ala, bukan Panadol. Panadol tak memberi mudarat, tak memberi manfaat, yang sembuhkan Allah. Ini bebaskan daripada syirik, hati yang sejahtera ini. Dan hati yang sentiasa menjaga hubungan dengan Tuhan, maknanya dia selalu menjaga perasaan kehambaan. Kita ni hamba, kan? Kita ketua, kita suami, kita isteri, kita anak, ada pangkat, kita hamba. Jadi kita label kita sebagai hamba dan sebagai khalifah, sebagai pengurus pentadbir alam ini. Maka hati yang sihat ini mampu memahami erti kehidupan. Jadi hati yang sihat ni dia akan jadi
satu bekal dia di akhirat, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syu'ara, pada hari harta dan anak pinak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, melainkan dia datang berjumpa Allah dengan hati yang sejahtera. Tak ada syirik, tidak ada melakukan maksiat. Kalau dah buat maksiat Ustaz sebelum ni, bertaubat kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Itu yang pertama lah. Ni hati yang sihat, sejahtera. Yang kedua, hati yang mati atau hati yang keras. Hati yang mati keras ni, dia masih hidup lagi tapi jiwanya dah tak ada perasaan. Tak kisah semayang ke tak semayang, tak ada masalah, dia sama je. Dia tak ada rasa bersalah. Ni hati yang keras ni. Yang mana hati yang mati ini, dia tak kenal Tuhan dia. Tak kenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan sebagaimana yang diperintahkan. Maknanya out lah. Orang cakap saya ni ustaz ni, bagi tahu saya ni mufti, saya beritahu saya ni dia tak boleh masuk, walau siapa yang nasihat dia, mak dia nasihat pun tak boleh masuk, ustaz dia nasihatkan dia pun tak boleh nak berubah, sebagai contoh. Ni hati keras. Jadi kalau ada tanda-tanda itu, maka hati kita termasuk hati yang keras. Maka perlu kita berubat macam mana nak melembutkan hati yang keras. Batu pun boleh berlubang, batu pun boleh pecah kan. Itu dengan air yang lembut boleh memecahkan batu. Tapi hati manusia yang lembut boleh jadi keras lebih daripada batu. Itu contoh. Dan hati yang keras ini selalu menurut hawa nafsu dan seronok. Itu dia punya ukurannya. Maksudnya hati yang keras ini hati yang mudah mengikut apa yang nafsu diperintahkan. Nafsu biasalah nak seronok. Mana nak kita nak dengar tazkirah, mana kita nak datang kuliah. Kalau datang kuliah pun mungkin tak dengar sebenar, cara macam tu lah. Jadi perlu kita jaga hati kita, jangan jadi keras lah. Yang mana dia tak peduli adakah Tuhan redha ataupun murka, dia tak kisah. Yang penting aku dapat, aku seronok, aku puas hati. Ini hati yang keras. Jadi kadang-kadang hati yang keras ni nak cuci pun bukan senang ni. Nak lembutkan hati, macam mana nak lembutkan hati kan? Kalau hati kita dah keras ni, ulama banyak buat macam-macam kaedah untuk kita tarbiyah hati kita, lembut, buang ego kita. Kalau ego ada tingkat KLCC berapa, 88 tingkat tingkat 88, letak dalam base paling bawah sekali ego tu, untuk kita menjatuhkan ego kita, nak lembutkan hati lah. Salah satunya ni tandas masjid kita ni kan, walaupun ada cleaner bersih, kita bersihkan kan. Kalau hati kita keras sangat, memang tak boleh lah, saya ni memang keras, tak boleh terima. Dengan cara kita hikmat bersihkan tempat-tempat yang tak sepatutnya, tandas tu, susun kasut. Kita masuk masjid kan, kasut tak bersusun, kita susun. Ini salah satulah, banyak kaedah ulama latih diri kita. Dan lawan apa benda yang nafsu pilih. Contoh hari ni kita nak makan tengah hari kan, alah rasa macam nak minum Milo ais lah, tukar jadi teh ais. Lawan apa yang kita nak, kita lawan. Jadi kan lain tu. Apa yang kita nak, kita rasa seronok makan. Tapi bila kita lawan tu, dia rasa lain sikit. Ini cara-cara lah. Dan banyak lagi lah. Dan ada satu lagi hati, dipanggil hati yang marid biqalbin marid, hati yang sakit. Hati mati tadi tu memang tak boleh buat apa lah, memang tak boleh nak khatamallahu ala qulubihim, dah kena cop lah tu. Ni hati yang sakit. Hati yang sakit ni yang mana ciri utamanya yang mana bagaimana dia ni ada sifat kemunafikan. Sebab tu Quran menjelaskan fi qulubihim marad, dalam hati mereka ini ada perasaan sakit. Sakit nak diubat macam mana tu kan? Jadi perlu untuk dilihat bagaimana supaya kita tak termasuk hati yang sakit ini. Yang mana hati seperti ini objektif
utamanya dua sisi. Satu sisi mengajak kepada Allah, satu sisi lagi mengajak kepada kemewahan dunia. Kan? Jak elok, jak tak elok. Mana dia mengajak? Wahadainahun najdain. Allah Taala kata, kami bagi kamu dua jalan, jalan ketakwaan, jalan kefasikan. Mana fa'alhamaha fujuraha, fujur, jalan kepada fasik, wa taqwa, dan jalan kepada kefasikan, jalan kepada takwa, wa taqwa, jalan kepada takwa. Jadi sakit ni masih boleh lagi lah untuk kita berubat, bagi orang nak berubat. Tapi kalau dibiarkan dia jadi virus, jadi kanser dan sebagainya, maka dia merebak satu badan. Maka ni perlu kita perbaiki. Sakit tadi, jangan sampai sakit menjadikan keseluruhan kita jadi hati yang mati. Ni tak bagus pada kita lah. Semua nasihat-nasihat orang kita tak dapat nak terima. Semuanya orang salah, kita je betul. Jadi kenapa perlu mengaktifkan balik hati kita ni supaya hati itu hidup dan sebagainya? Pertama, kita kena menguasai ataupun memahami kekuasaan Allah, supaya hati kita ni hati yang hebat, yang sihat, biqalbin salim. Maka dia kena belajar untuk memerhati syahadah. Syahadah ni maknanya kita memerhati kan, macam kita ucap syahadah tu lah, asyhadu la ilaha, aku bersaksi tu kan. Maknanya kita menyaksikan alam ini tentang keagungan dan kehebatan Allah. Itu yang kita nak tengok. Maknanya semua yang kita nampak ni, kita nampak kebesaran Allah. Nampak bulan, matahari, bintang, galaksi, cakrawala, nampak COVID. Kita nampak kebesaran Allah Ta'ala, bukan kebesaran makhluk. Jadi hati yang cerdas, dia nampak dia punya di sebalik itu Allah yang maha berkuasa, manusia tak ada apa-apa. Yang kedua, kenapa kita perlu cerdaskan hati kita? Supaya kita mudah bersyukur, kita mudah menerima apa adanya, di samping kita ikhtiar. Kalau orang hati yang mati, yang sakit, dia semuanya apa lagi aku dapat, sepatutnya apa yang aku nak beri, apa yang aku nak beri, sepatutnya begitu kan. Ini bersyukur. Yang kedua sangat signifikan. Jadi kalau kita jadi komplain, jadi mengata, jadi cakap banyak ni, mana kita ni tak berterima kasih kepada Allah, tak bersyukur kepada Allah, tak redha dan sebagainya lah. Dan yang terakhir, orang yang hati cerdas, hati yang tenang ini, iaitulah mendapat hidayah daripada Allah. Hidayah Allah Ta'ala mudah masuk. Nasihat-nasihat, kita rasa tenteram, baca Yasin pun kita tenang, kita solat berjemaah, kita rasa bahagia. Ini hati yang tenang. Tapi bagi hati yang mati, hati yang sakit, dia macam cacing kepanasan. Dia rasa tak seronok, hilang keseronokan dalam beribadat. Sepatutnya dia beribadat tu seolah-olah dia rasa kemanisan, rasa seronok dia beribadat, dia rasa seronok buat kerja dakwah, rasa seronok dia sebarkan kebaikan. Sepatut begitulah. Dan hati yang baik ini, hati yang sejahtera ini, dia menuju kebahagiaan yang hakiki. Di mana? Di akhirat. Dia akan nampak hala tuju, vision dia akhirat. Dunia ni sebagai darul fitan, rumah ujian, tempat kita diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah hati yang baik ini dia jadi magnet tarikan kebaikan. Apabila dia baik, orang nampak terpancar kebaikan, orang terikut dengan kebaikan dia. Jadi inilah yang saya ingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat, tuan-tuan, datuk-datuk, untuk kita ingat balik, hati ini mudah berubah. Maka perlu always kita ingatkan diri kita agar istiqomah dalam kebaikan dengan meminta, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan dan dalam iman, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin itulah sebagai peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan, untuk sama-sama kita merenung tengah hari ini, agar kita cermin diri kita, bersihkan hati kita dari sifat
mazmumah kepada sifat mahmudah, sifat yang tercela kepada sifat yang terpuji. Mudah-mudahan kita mendapat ketenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan kita mendoakan agar warga UPNM ini menjadi warga yang sentiasa biqalbin salim, hati yang sejahtera, hati yang mendatangkan ketenangan di dalam warganya, insya-Allah. Jadi itu saja, yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan sendiri. Minta maaf terlaju percaya terkasar bahasa. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muallimin wal muallimat al-rahimin. Alhamdulillah. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa sadaqu wa